صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita tentang Iblis. Muka surat 190 muka surat 190. Perkenalkan di tengah Syekh kami Ibnu Nasir. Kemudian muncul Abu Hamid Al-Ghazali. Mana muka surat 190. Jadi perbincangan kita pada pagi ini masih lagi berkait dengan kalangan yang dianggap sebagai mutasawwifah, yaitu orang-orang yang mendakwa diri mereka sebagai kalangan sufi. Jadi perbincangan secara khususnya di sini dikemukakan fakta yang berkait dengan karya golongan sufi, yang mana karya-karya mereka itu banyak lagu penyelewengan. Itu yang dibincangkan dalam tajuk ini. Baik. Kemudian pada muka surat 190 perenggan yang ketiga, yang keempat lah kemudian muncul Abu Hamid Al-Ghazali atau lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Dia mengarang kitab berjudul Ihya Ulumuddin, yang mana kitab ini sangat mesra lah dengan kaum sufi. Kita baca dulu, kemudian saya bagi sedikit ulasan berkait dengan pandangan Imam Ibnu Taimiyah terhadap kitab ini. Kitab yang sangat terkenal. Kitab itu ada dengan saya dalam beberapa versi. Cuma yang saya baca ni yang 5 jilid, sebab kitab Ihya ni ulama buat takhrij hadis. Mana setiap hadis itu dinilai balik dan diletakkan dia punya status hadis. Kalau kita baca itu lebih terjamin bagi kita yang tak belajar hadis. Cuba kita tengok sini. Kemudian muncul pula Abu Hamid Al-Ghazali atau lebih dikenal dengan Imam Ghazali. Dia telah mengarang sebuah kitab yang sangat terkenal yang berjudul Ihya Ulumuddin, sesuai dengan metode kaum sufi. Kitab ini dia dipenuhi oleh hadis-hadis batil yang tidak diketahui kebatilan. Dia berbicara tentang ilmu mukasyafah, ilmu kasyaf yang menyimpang daripada aturan fiqh. Dia meyakini bahawa yang dimaksud ke bintang, matahari dan bulan yang dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah cahaya-cahaya yang merupakan tirai-tirai menutup Allah Subhanahu wa taala, bukannya bintang, matahari dan bulan yang kita ketahui. Ini fahaman ini adalah sejenis fahaman kelompok batinnya. Jadi buku Ihya sebenarnya banyak, kita kena terima lah hakikat. Tapi banyak kebaikan, ada kekurangan. Sebab apa? Sebab kitab Ihya ini antara kitab yang ditulis di peringkat awal oleh Imam Ghazali, sebelum ilmu Imam Ghazali itu berkembang dengan besar, mantap. Kalau buku-buku Al-Muqif min Ad-Dhalal hebatlah, antara kitab yang peringkat akhir, tapi orang ini peringkat awal. Yusuf Qaradawi pun, tetapi walaupun kita kata ada sehingga sampai dipertikaikan hadis sampai beratus-ratus hadis, sehingga sampai peringkat maudhu, banyaklah, tetapi banyak juga manfaat. Sebab itulah Imam Ibnu Taimiyah bila dia buat komentar terhadap kitab Ihya ini, dia kata kitab Ihya ini memang banyak masalah. Masalah itu maknanya kelemahan-kelemahan, tetapi banyak kelebihan yang kita tidak boleh tolak kau itu. Sebab itulah bagi orang yang cerdik, dia ambil kebaikan itu. Sebab itulah ulama kita menghargai kitab Ihya Ulumuddin ini. Mereka tulis, bincang pula, buat takhrij hadis. Hadis-hadis yang disebut oleh Imam Ghazali dibincang balik, sehingga mereka membuat komentar. Jadi orang yang baca kitab Imam Ghazali, bila ada yang takhrij hadis itu, insya-Allah dia tidak akan tersalah mengambil maklumat yang tidak betul itu. Begitulah. Cuba tengok di sini. Dalam kitab itu sebut mana
bintang, matahari dan bulan itu waktu dia kata tirai yang menutupi Allah. Jadi ini perkara batiniah ini fahaman batiniah. Tak apa dah. Dalam kitabnya yang lain, ini juga karangan Imam Al-Ghazali, Al-Mufsih lil Ahwal. Imam Ghazali menulis dalam kitabku para sufi boleh melihat malaikat. Ini para juga Al-Mufsih lil Ahwal. Para sufi boleh melihat malaikat dan ruh para nabi dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan sedar. Ini ulama kritik baru. Jadi kaum ini ada. Kalau dulu satu tahap belum pernah dia menganjurkan supaya tidak kahwin. Kekeh ulama kritik dia. Tetapi Ghazali, satu kaum yang kita kagum ini, dia berubah dia. Bila dia tumpu pada pengajian dia ada perubahan. Sebab itu ulama sanjung dia. Seorang yang sangat tawadhu, dia mengakui kesilapan dia. Bila dia tulis kitab di akhir-akhir itu sangat berbeza. Bahkan kata Imam Ghazali lagi, para sufi mampu mendengar kata-kata mereka, kata-kata malaikat, kata-kata nabi, dan mendapat banyak penjelasan daripada mereka. Ini pahala ni. Bahkan kondisi mereka naik dari sebatas melihat wujud ini ke tingkatan yang sulit juga. Maknanya kau sufi dia naik darjat tu sehingga kita nak sebut dengan bahasa baik, tingginya kedudukan mereka, sehingga mereka boleh berinteraksi dengan Nabi, boleh dengar kata-kata malaikat. Apa ada yang kata? Sampai sekarang pun ada lagi yang berfahaman ni. Misalnya ada seorang ustaz tu di Kelantan kita juga. Dia kuliah di masjid dan disiar secara terbuka dan ada rekod dalam YouTube pada lagi sampai kali ini. Dia sebut, dia kata ulama kita dulu hebat, sehingga kalau dia ada masalah agama, dia seret tirai tu dia boleh tanya Nabi. Sampai begitu sekali nilai kasyaf dia tu, dalam keadaan sedar boleh tanya dari Nabi masalah agama. Ni bagiannya ni orang panggil ngambil berkat tinggi. Ni ngambil berkat tinggi. Allah hadirat kalau boleh lagu tu sungguh sahabat-sahabat Nabi yang berteling kopor zaman itu pakai tak ada lagi. Enggak ada yang duduk di Madinah, anak murid Nabi, tapi tak ada bunyi pun Sayyidina Ali ke Muawiyah ke Sayyidina Uthman kan Abdullah bin Zubair ke Aisyah ke tanya Nabi, enggak kubur Nabi di masjid Madinah. Tak payah saya tidak di kubur kecek direct, tapi tak ada lah begitu. Ini antara kekarutan. Kalau kita terima ni, dia boleh rosak banyak kali. Dia boleh rosak. Bayang kalau kita terima seorang itu boleh berinteraksi zaman kita sedang dengan Nabi, dengan syahadat tirai, boleh tanya Nabi masalah-masalah, akan terbuka ruang penipuan yang besar dalam agama. Orang akan dakwah macam-macam. Tak timbul dari ilmu sanad, ilmu hadis, kitab, pakai tanya Nabi direct. Itu sebabkan kata itu mengambil berkat tinggi. Itu bukan sistem agama. Bahaya tu kalau terima tu. Tapi ada orang masih muda lagi orang. Umur dekat 40 lebih dah. Penulis rahimahullah menjelaskan, Ibnu Jauzi kata faktor yang mendorong kenapa jadi gini orang-orang sufi. Bukan semua ni kita sebut ni yang bermasalah. Kenapa ramai di kalangan mereka begini keadaan mereka? Antara faktor yang mendorong orang-orang seperti ini mengarang kitab-kitab demikian adalah kerana mereka ceteknya ilmu tentang sunnah, Islam, akal, dan lebih memilih apa yang dinilai baik oleh kelompok mereka, oleh tarikat mereka. Mereka menganggapnya baik dikarenakan di dalam jiwa mereka telah tersimpan kuat pujian terhadap sifat zuhud. Sebab apa sufi ini orang panggil sukatan paling besar dalam kehidupan mereka adalah zuhud. Itu paling besar. Itu paling besar. Zuhud mengikut pandangan mereka. Padahal kita kata zuhud Nabi pula paling zuhudnya, sahabat pula paling zuhudnya. Bagaimana Nabi zuhud? Bagaimana sahabat zuhud? Itu panduan kita. Jangan kita ambil panduan dan kelompok sufi dan tempat zuhud. Jadi bahaya. Terus belajar hadis, belajar dengan ulama-ulama kita. Imam Syafi'i dia dianggap sebagai nasir sunnah, pembela sunnah. Bagaimana cara dia? Sama tak ada belajar. Sopan dengan cara sahabat. Dia kata saya ni, Imam Syafi'i kata, saya ni kalau tak faham hadis Nabi, saya nak cek bagaimana sahabat memahami hadis. Tu rujukan. Barulah kita tidak. Sebab apa? Sebab sahabat ni adalah generasi
yang telah diperakui oleh Quran dan oleh hadis-hadis Nabi, dan mereka dijamin ahli syurga. Di samping selain daripada itu, disebabkan mereka tidak melihat kondisi yang lebih baik daripada kondisi para sufi, jadi mereka hanya melihat agama dalam kelompok mereka. Oh, ini bahaya. Dan tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, tidak pernah mengambil perhatian, dan tidak pernah mendengar kata-kata yang lebih lembut daripada tutur kata mereka. Mengingat apa? Jadi pokok sufi ini, keterampilan dia adalah dia boleh menarik perhatian orang dengan pakaian dia, dengan tutur kata dia, dengan kelembutan dia. Bagi orang kampung, itu sudah boleh memikat hati mereka. Mengingat, kalau kita mengingat di dalam kisah perjalanan hidup sufi, hidup salaf, terdapat semacam kekasaran. Jadi kalau dalam hidup para sahabat, ada kasar, ada macam-macam lah. Kita tengok dalam hidup para sahabat, ada sahabat kecil dalam masjid, ada. Tapi ada surga belakang. Itu peringkat awal. Sahabat Nabi ni ada zina apa? Mereka dihukum, berjam oleh Nabi. Lepas Nabi kata dia ni ahli surga sebab apa? Sebab dia sanggup mengaku bila dia berzina, padahal dia tahu peruntukannya hukum mati. Maknanya iman tu kuat. Sadar pun juga manusia mesti ada buat sadar. Ada seorang tu buat sadar mengumpat tak boleh mati sampai mati. Ini kesalahan dia kena Allah Alam. Dia Allah uji dia dengan zina, tapi dia membuat pengakuan. Akhirnya dia direjam sampai mati. Beberapa kes berlaku dalam Nabi. Dan bila dia dikebumikan, Nabi kata taubat mereka besar sehingga boleh menampung umat ini. Baik. Jadi kalau kita tengok sahabat ni, nampak ada yang kasar, ada yang kayak cepuk supaya saya rumah, kasar. Dah, saya rumah tu. Tapi waktu tu memang sahabat nombor 2 lah selepas saya makan. Baik. Jadi kalau kita tengok, jadi kadang-kadang setengah masyarakat yang jahil tentang kehidupan sahabat, jahil tentang sahabat ni sebagai ahli syurga berdasarkan Quran dan hadis, dia tak nampak tu kehidupan yang baik sahabat. Tiba-tiba dia celak-celak mata, dia tengok orang sufi ni hidup dia dalam keadaan lembut, penampilan dia serba, semua pakaian kita kata jopoh, melerik, bersih pakaian. Jadi semangat mereka, antusiasme mereka, mana semangat mereka, himmah mereka, keinginan kuat yang lahir daripada masyarakat itu tertumpu pada kaum sufi. Jadi mereka mengagungkan kaum sufi. Ini berlaku di peringkat di zaman-zaman tertentu lah. Jadi seperti yang telah disebutkan, tarekat ini secara gambaran kasar, secara mata kasar, ialah satu cerminan orang yang berusaha untuk menyucikan diri dan orang yang melakukan ibadat secara hakikat. Itu zahirnya nampak itu pada pandangan mata kasar manusia. Dan hidup dengan cara mereka tu dia mengandungi ketenteraman dan nyanyian-nyanyian atau qasidah-qasidah yang mereka sentiasa lantunkan itu boleh menarik kecenderungan tabiat atau watak dasar manusia. Mana kehidupan mereka, sebab dia tak ada lari daripada muzik, qasidah-qasidah. Dia nak bergelai tu memang tidak buat dia. Ada yang tak boleh tengok sendirilah. Sahabat ni berapa kali bergelai, berapa kali main kompang ada dari zaman Nabi. Alat muzik ada juga. Sahabat lagu mana kehidupan sahabat. Satu tempat rujukan kita je. Anda tidak nak persoalan hukum boleh kata boleh. Kita nak sini, kita nak cuba, kita nak bincang di sini lebih kepada bagaimana cara hidup generasi yang telah diiktiraf oleh Allah, yang menjadi cerminan, yang menjadi tonggak dalam menghuraikan hadis Nabi, dan generasi yang paling faham Al-Quran oleh para sahabat. Bagaimana cara hidup mereka? Ini orang ini telah dijamin oleh Quran sebagai generasi terbaik, dijamin ahli syurga. Bagaimana hidup mereka? Apakah hidup mereka penuh dengan qasidah? Pada adalah hadis bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi nasihat isteri dia, janganlah banyak sangat bersyair. Lu baca syair ya, jangan. Tetapi hiasilah hidup ini dengan baca Quran. Bahkan Nabi tak pernah isteri dia banyak duduk baca, duduk sebut syair-syair jahiliyah. Tapi Nabi arahkan isteri dia supaya banyak membaca Al-Quran dalam rumah-rumah Nabi. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi di era Madinah, Nabi sudah naik ke satu tahap membina kehidupan yang tersendiri dalam acuan Quran dan hadis. Waktu tu juga. Kalau hari-hari tengok dalam internet, pokok dia yang nabi dalam masjid pakai skirt, dia musim-musim music monitor.
Jadi kalau kita buat perbandingan cara hidup, cara beribadah dengan sahabat, jauh berbeza. Kita nak ikut yang mana? Kalau sahabat sudah dijamin, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Nabi kata wajib kamu kena ikut sunnahku dan cara hidup sahabat, dan kamu gigitlah dengan geraham-geraham. Jangan lepas dalam keadaan macam mana. Confirm kamu akan selamat. Bahkan dalam riwayat sebelum itu Nabi kata inni taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima falan tadillu abada, kitabullah wa sunnat rasul. Aku bila aku mati aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Aku tidak tinggal dirham, tidak tinggal dinar, tidak tinggal harta. Sesuatu yang akan kamu pusakai daripada aku, dan kamu selamat kalau kamu bukan pusaka itu. Apa dia? Kitab Allah, Quran, wa sunnah Rasul, dan sunnah Rasul. Quran ada hadis ini mengiktiraf kehidupan sahabat. Sebab itulah hadis-hadis kalau kita dalam kajian ulama, pokok ni salah satu punca mereka menyeleweng karena mereka tidak ikut cara sahabat. Mereka ikut cara kelompok mereka sendiri. Padahal kalau kita ambil satu contoh, sebab pokok ini antara kelompok yang terkenal menganjurkan tidak kahwin kerana nak tumpukan kepada ibadah. Dan Imam Ghazali ini pernah menganjurkan supaya tidak kahwin, dikritik oleh ulama dengan hebat. Kalau kita baca dari kitab-kitab sufi macam-macam, sebab itu dia berbangga sebab guru dia bila berkahwin 40 tahun masih teruna. Dan isteri itu guru dia masih ada darah. Oh, dia kata hebat tu guru dia. Kalau anak kata gam, kalau anak kata itu gam peringkat tinggi lah, bukan rendah-rendah. Tak kira lagi dari segi dosa tu, tak kira lagi. Dosa dan nikah tiba-tiba tidak sentuh isteri, itu termasuk dalam dosa. Itu hak. Isteri tidak boleh hak. Dia kata tak apa, dia sama setuju. Itu bukan perkahwinan dalam agama kita kena ingat. Berkahwin dalam agama di mana itu malam pertama tu dia ada sunnah di situ. Ada sunnah. Orang panggil malam pertama, kita sebut malam pertama dah. Dia ada sunnah di situ. Kalau kita belajar dari hati, tiba-tiba tak tinggal sunnah kamu. Kononnya nak hidup, nak mendekatkan diri kepada Allah sampai tak sentuh isteri, tak sentuh suami. Ini ajaran siapa? Tidak ajaran Nabi. Bahkan kalau kita baca adalah hati, baca dan sejarah-sejarah sahabat, kalau ada sahabat tu hidup tumpu pada ibadat sampai terlupa nak tidur bersama isteri dia, bersahabat lain akan pergi selalu nasihat. Jangan buat. Ingat cerita Salman ada dengan Abu Qatadah Nah, cerita sampai Salman tidur, dia nak bangun malam pakai tidur tak sini. Adakah 1/3 akhirnya maknanya Salman digigit dia kena bui hak isteri kamu. Bahkan kalau kita baca dalam syarah-syarah hadis, mana kalau isteri kita sakit, kita jaga isteri kita sakit lebih besar pahala daripada bertahajud. Itu agama kita. Sebab agama kita dia cara hidup. Bila kata cara hidup, kita kena lihat Nabi buat macam mana. Nabi kata Nabi kata isteri kamu ada hak yang kamu kena tunaikan. Atas isteri kamu ada hak Allah. Atas Allah kamu ada hak. Allah ada hak yang kamu kena tunaikan. Isteri kamu ada hak yang kamu kena tunaikan. Semua ada. Jadi kena jaga semua. Barulah orang panggil seimbang. Ni sampai nak ibadat pada Allah, cuba terhadap isteri tak cara mana. Bahaya. Kemarin baru orang tanya, bahaya juga kita nak jawab. Bahaya juga kita nak jawab. Lagu mana Ustaz? Dia kata ada sahabat dia keluar sampai 4 bulan tinggal anak bini isteri. Misalnya, lagu mana? Saya kata gini, kita tengok sahabat ada buat kata gitu. Saya normal. Saya nak sebut sikit. Kena berhati-hati. Saya normal. Tentera-tentera Islam yang bertugas di perbatasan, di sempadan negeri, kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan, saya normal fikir macam mana ni dia tugas negara. Dia sebagai tentera yang rasmi terpaksa bertugas kadang-kadang di luar kawasan, di perbatasan. Tinggal anak bini sampai 3 bulan, 4 bulan. Saya normal fikir. Aku sekali dia pergi jumpa anak dia Hafsah. Dia tanya Hafsah, dia kata biasanya perempuan dia boleh tahan nafsu dia dalam keadaan dia tidak bersama suami dia. Kira-kiranya dia boleh sabar tu berapa bulan? Aku nak tahu. Dia tanya anak perempuan dia. Kalau ada lelaki tak apalah, untuk dia sendiri boleh rasa atas diri dia.
Kalau perempuan dia boleh buat supaya tidak timbul masalah zina, masalah kemurungan. Dia setengah wanita supaya lelaki kan. Kalau dia tidak dapat kita melakukan hubungan dengan isteri dia, kalau dia boleh jaga sampai tidak zina pun, dia memberi kesan pada psikologi. Jadi murung, boleh nampak huyung macam-macam. Itu fitrah Allah buat. Saya nak tanya, Hafsah kata sebenarnya 3 bulan waktu turunan. Kalau 4 bulan itu terganggu banyak. Itu perasaan wanita secara fitrah. Dan perkara ini bukan perkara yang kita kata menunjukkan kekejian. Dia sifat asal. Oh, saya nak katakan begini tadi. Lepas tu dia ubah polisi, tentera yang nak bertugas di luar kawasan, sehingga terpaksa meninggalkan anak ini. Tak ada lebih 3 bulan. Pak Molek ni kalau ada amal tentera boleh gila lebih awal 2 bulan kosong kali. Lepas tu tukar lebih banyak. Tak ada. Sebab apa? Dia mengambil kira kepentingan jasad, kepentingan fizikal manusia. Tuhan dah. Tu orang paling pemimpin yang bertanggungjawab. Jadi kalau kita perhatikan ni, maknanya istinbat, kesimpulan yang kita boleh ambil daripada tokoh sahabat yang kedua, yang terbaik, Sayyidina Umar, dia jaga tu hak orang lain. Jadi makna kalau kita ukur hak tu dengan cara kehidupan sufi, hak sesat ni, sufi hak sesat, bukan semua. Jauh. Boleh jadi setengah kita dia tak baca, kita ada. Kalau kita baca dan milik pada orang, setengah-setengah tu sama mereka naik tinggi darjat tu, mi'raj tu kan. Nak ada mi'raj. Nabi mi'raj sekali tu kan. Nah, ni tak ada pada. Bahkan dalam kitab tu melalui bumbung. Bumbung lagu mana tu tahu. Dia ada sarung lagu mana aku tak tahu. Kau pakai tepuk gitu kau bagi pisau tu. Betul dia adalah. Sehingga kadang-kadang kita terfikir, kalau orang dalam agama lain baca kitab-kitab tu, dalam anggapan inilah ajaran agama bodoh, agama kita pelik. Dia kata agama seolah agama Islam ni serupa dengan agama lain. Orang-orang agama dia hidup dalam khayalan. Padahal Nabi tidak. Nabi hidup dalam alam kenyataan. Itu bahaya. Tak ada. Sebab itulah dia kritik. Kalau di sebuah negeri di Malaysia, kita nak sebut, ini ada video mana tengok. Dia hidup cara sufi, dia suluk. Rumah dia tinggi, dia malu rumah dia sampai jadi gelap. Rumah dia duduk situ seminggu, duduk sikit, tak ada topik. Tak pergi semaya semua, tak ada apa. Dah hari yang kelampai bila dia keluar tu, muka jadi pucat. Dalam video ada. Dan dia rasa bangga. Sebab apa? Sebab dia berjaya melepasi 7 hari. Setiap 7 hari ke mana 24 jam kali 7, dia boleh tumpu pada ibadah pada dia rasa bangga. Padahal amalan itu bukan amalan Nabi. Dan itu bukan contoh daripada Nabi. Dan tidak pernah menjadi syariat sebegitu dalam ajaran Nabi. Tak pernah. Bahkan Nabi kita tengok, bila dia beriktikaf di masjid 10 hari Ramadan, dia keluar lagi. Jumpa isteri dia tanya mana-mana. Berah-berah ada-ada. Nabi tanya dia. Kan kita semua faham, kita 10 hari Ramadan ke Nabi iktikaf tak tahu di masjid. Tetapi kalau ada keperluan nak tanya keperluan isteri-isteri dia, Nabi tahu dia. Sehingga ada hukum pula di situ. Bila Nabi itu ditanya lagu mana. Sekarang kalau ada tak cukup Nabi beli juga. Maknanya walaupun ibadat iktikaf tu, mana kita nak mengosokkan minat kita untuk Allah, dia tak dilepas hubungan kita dengan manusia. Kena tanya korban dengan anak ini. Nak pergi Mekah, kita nak pergi Mekah. Dia termasuk dalam kemampuan. Bila katalah suami pergi ke Mekah, dia kena pastikan anak ini cukup keperluan. Dia kena pastikan kalau tidak termasuk dalam wajib. Dia tak lagi Mekah. Ayatnya agama di sebelah kita ni memang kami kira kita dah orang di sekeliling kita. Itu ajaran agama. Apa-apa ni minta tu kalau ada baca sendirilah kita dia. Nengung lah. Baik, seterusnya cuba tengok lagi. Para sufi generasi awal menjauhi para sultan dan amir. Ni bisa Syekh Qadir jangan kau bisa ngobot. Dia lain. Lepas ni ada buat catatan tapi bagaimana pandangan Syekh Qadir Al-Jalani? Dia kata kalau ajaran sufi kita ni tercanggah Quran dan hadis, salah. Dia nasihat pada anak murid dia,
setiap masa mesti letak neraca penimbang untuk menentukan benar atau tidak ajaran kita ni kena timbang dengan Quran. Kalau bercanggah tu bukan ajaran dia. Jelas Syekh Qadir Jalani sebut. Jadi kan dulu generasi awal, sufi generasi awal, dia cuba mengelakkan diri daripada terlibat dengan pemerintah dan pemimpin. Sebab apa? Kerana zaman itu pemimpin banyak yang korup, banyak juga yang sudah menyeleweng. Dia cuba jauhi sebab tak saya terlibat. Tetapi generasi sufi kemudian ni, mereka rapat dengan puasa kerana nak dapat sesuatu. Itu bukan semua, banyak berlaku. Mak ni pun dikata kita akan jumpa lah. Sebahagian besar tulisan yang disusun oleh kalangan sufi tidak berdasarkan hanya berkait dengan realiti yang diterima sebagai mereka dari sebahagian yang lain. Lalu mereka tulis dan mereka sebut sebagai ilmu batin. Banyak dalam karya-karya pokok sufi, kalau ajaran mereka tu bercanggah tak sesuai dengan ajaran Nabi ni, dia akan tukar istilah ni ajaran batin. Ajaran batin ni hak mereka tinggi, hak kita ngaji gini ni hak tu hak zahir. Dia pokok dia ni pernah pergi jumpa anak. Dia pergi rumah anak, pokok dia ni. Dia kata kepada anak, pagi motor lah kan anak tak akan sebelah ni. Dia kata apa? Dia kata ustaz dia duduk ngaji 40 tahun. Pokok kita berzikir 40 tahun lebih tinggi pada ngaji hadis 40 tahun. Dia kata, anak nak suka anak kok. No. Aku dia cerita lah tu dia di Rusia, di kawasan Balkan, kawasan negeri Balkan. Dia cerita macam-macam cerita, luar-luar kala saja. Antara hadis tu, hak itu anaknya. Dia kata makna batin ini. Jadi kalau kita ikut hak zahir saja, dia panggil zahir. Hak tu dia panggil zahir. Zahir ni maknanya kulit. Hak dia ni batin. Apa yang dia ubah istilah? Ada batin, ada zahir. Nabi tak guna istilah. Semua orang terpakai syariat. Mesti semua orang daripada Nabi sampai pada orang kampung biasa, dia terikat dengan syariat. Nabi terikat dengan syariat. Bahkan syariat pada Nabi lebih berat daripada syariat kita umat. Isteri Nabi tak boleh orang nikah dengan isteri dia bila Nabi wafat. Orang lain pun ni. Sahabat-sahabat bila meninggal syahid. Kalau kita tengok dalam buku Al-Mushaf, ada satu buku bicara tentang orang panggil apa? Hubungan persemendaan di kalangan sahabat. Sahabat ni bila dia mati, isteri dia tu orang lain ambil jadi isteri pada orang. Biasa tak? Bahkan Nabi puji sesiapa yang mengambil janda. Nabi kata dalam hadis, dalam ni kita akan bincang kata. Itulah kita ada mufrad kita dengar Imam Bukhari bagi. Nabi kata sesiapa berkahwin dengan janda yang mana dia jadi janda kerana suami dia mati syahid, dia akan dapat pahala lebih besar. Itu cara Nabi nak memberi jaminan supaya isteri dan anak-anak orang mati syahid terbela. Tidak merempak. Cara dia Nabi beri nilai kepada isteri yang mana suami dia mati syahid, menyebabkan sahabat-sahabat yang berkahwin dengan janda. Kok anu-anu mana dia bayar dia? Ini pemikiran sahabat yang dibentuk oleh Nabi. Jadi kita tengok jauh dia dengan ajaran sufi, jauh. Panggil tak enggak lagi. Jauh. Baik, anda nak sebut saja masalah batin, masalah ilmu zahir, ilmu batin. Jadi bila ajaran dia buat, orang kritik lah. Banyak bercampur dengan sunni. Situlah dia mula tukar, dia mula cipta istilah. Ni hak peringkat tinggi. Dia istilah dia panggil ilmu orang-orang khawas dia panggil. Orang khawas ni orang istimewa, hak tinggi, bukan orang biasa. Sebab itulah dia kata kalau kita tengok orang-orang khawas, golongan yang sudah sampai ke peringkat makam yang tinggi sehingga hidup mereka lebih tertumpu pada batin. Kalau mereka buat sesuatu yang melanggar syariat, kita tidak boleh hukum mengikut syariat kerana mereka ni berada mengatasi syariat. Dia boleh cakap gitu. Dalam buku yang ada baca dan ada yang kuliah gitu. Orang kata kita itu, anak enggak. Anak kata bahaya ni ajaran. Tu noya ada. Jadi bila dia tengok tak sesuai dengan realiti, sebab ajaran Islam ni, ajaran Islam ni realiti, bukan khayalan. Tengok kenapa kan? Ini poin besar. Dia panggil tasawuf agama. Semua ajaran Nabi adalah bersifat realiti, bukan fantasi.
Ajaran Nabi ini berpijak di bumi nyata. Dia tak ada benar-benar di awang-awangan, tidak ada. Jadi bila dia tengok ajaran ini banyak jadi perkara yang tidak realiti lah. Pelik-pelik bincang tentang alam atas dan sebagainya. Dia butuhkan ilmu tadi bagi ilmu khawas untuk orang-orang yang sudah sampai peringkat batin. Oh, hebatlah. Jadi orang-orang seperti kita ni bukan dalam bidang kita tak akan faham. Itu cara dia, cara syaitan tipu dia. Akhir sekali dia akan hidup dalam dunia dia sendiri, terpisah dengan dunia sunnah, terpisah dengan dunia yang telah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Sangat bahaya. Ada seorang perempuan yang ada jumpa di Kelantan. Anda tengok dari FB dia bercakap tentang ketuhanan, tentang wali, tentang falsafah tinggi-tinggi. Tak ada dalil sah. Quran hadis tak ada, dia bercakap. Jadi ucapan itu berdasar pada apa? Berdasar pada sangkaan. Dalam Quran disebut aqawil, dongeng-dongeng. Bila dia jumpa dengan anak, dia ni rupanya zikir-zikir dia tu direkod, dihantar ke Afrika. Zikir dia, makna tinggi dia dalam darjah dia perempuan tu. Lagu mana dia berzikir? Bos sebeh dia letak sangkut tekuk dalam telukung sepanjang ni. Kayu kokar, sebut dia susah ni. Dia duduk depan anak begini tarik berzikir, subhanallah. Dia kecek subhanallah. Ada ke tidak Nabi masa duduk kecek orang sambil berzikir subhanallah? Ada. Sedangkan Nabi bercakap sahabat sambil bercakap. Bila orang lain bercakap dia dengar subhanallah, dengar ada Nabi buat. Bahkan dalam kitab Syama'il Imam Tirmizi, sifat Nabi bila orang bercakap dia mulut dia senyap. Dan dia mutasawwi bila orang bercakap dia. Mata dia tengok, telinga dia dekat dengan orang itu, dia bertubuh. Tak ada pernah satu hadis Nabi bila orang bercakap dengan dia berzikir subhanallah. Sebab itulah ada panduan kita Nabi. Perkara ni ada cukup di Kelantan kita. Kalau kita baca lagi kitab tu sungguh. Kau tengok kau hidup-hidup ni. Banyak lagi yang lain sampai pada kita ke sepuluh. Orang ngapit nampak ketuk-ketuk. Waktu jumpa. Bukan buat Cina lah. Silap tukar tu jumpa tu lah. Atau Cina nampak kan. Kalau tak boleh bela betul. Jadi bila jadi hantu jadi payah nak jalan. Pelik kau. Nampak. Ada video. Dan video itu pernah ada tunjuk dalam satu program kepada pelajar. Sebab ada pelajar di sebuah sekolah agama, guru dia cerita, anak murid dia sudah berzikir nampak. Dia terima ilmu daripada abang angkat dia. Anak pergi. Bila kita tanya-tanya dia tu, rupanya ilmu ni diambil mesti cuti, dia akan pergi ke halaqah buat ni. Akhir sekali tu asrama tu mengati, bila dia mengatakan dia mahu cah je. Adalah begitu. Bahaya. Supaya ke budak sekolah dekat tempat dekat tiga tu silana. Tak lagi habislah sekolah ni. Masa dia alam menengah tu sudah kena dah ini cuba bayangkan. Sebab tak kena prihatin kena buka internet tengok lagu mana cara zikir buat sufi di Turki, di kawasan Tunisia, di kawasan punya negara kawasan Afrika dahsyat. Serban cabut enggak? Waktu berat lagi di Indonesia ada dah masa dia berzikir tu guli-guli tepuk orang nanginya kau itu berzikir dia mesti togil ada dia kata ni memang sakit orang juga ni lagi memang stamina kena buat juga zikir hal padahal zikir lagu tak ada solat. Dan sekarang ni kalau di Indonesia dia buat secara terbuka di musalla di surau secara terbuka, tidak buat bawah rumah dalam gua duduk secara terbuka. Sebab dia jumlah dia ramai. Bahaya je. Anda ingat setakat yang anda baca dan anda tengok, anda cek dari internet, amalan seperti ini sudah berlaku di sekitar tahun 80-an. Sudah meriah dah di Turki. Sebab tu berhati-hati lah. Lalu di kubur tu Nabi tu ada orang berzikir, nampak sepatu Cina tu. Jiran sekitar kata malam tu nak tidur tak dia kuat sikit dengan suara kuat. Dan dia tunjuk video pada anak. Jiran orang kawasan tu tepi kubur tu ambil gambar. Buat perjumpaan dengan anak. Lagu mana ni Ustaz? Dia kata sahari dari mana ada berzikir lagu ni. Kalau kita baca sejarah Nabi zikir senyap.
Dalam riwayat saya nak bakar zikir go gitu. Zikir ya go. Gitu ya go. Ni sama tok musuh bunyi ni lagu mana? No. Tu ni. Baik, cuba kita tengok lagi ni bahaya ni. Tak apa kalau nak boleh sedia satu sesi ada akan tunjuk video. Buat apa pada sini? 200 lebih ada sini. Boleh tengok. Di Malaysia kita ni banyak. Kalau nak koyak anda start masa selain ada nak main laptop kita pasang kita joget begitu biar tertunggu boleh tengok dengan jodoh dengan sebab tubuh dia tu anak nak nampak duduk 5 tahun dah lontar tak keluar bila sakit mari berobat di hotel dan di klinik dan apa hospital dekat dengan hospital KBG baru bila dia mari kita kata tunggu kita mari sini sebab anak pernah ikut nak tahu baru dia kata cabut serupai tu dia ada dalam diri tunggu tu anak malas nama dia meninggal dunia sebelum Covid 5 tahun tak tunggu dalam hutan zikir sahabat Nabi pergi jumpa Aisyah kita tak senik sebab apa malam nak qiyamul tak senik kita tak sih nak puasa nak hari ni pula tak sih tidur malam ni tak senik apa nak tunggu beribadat Nabi kata perbuatan tu adalah perbuatan lahir daripada orang yang benci kepada sunnah. Sebab apa? Sebab aku tidak buat gitu. Aku nikah. Lepas tu aku malam, aku tidur untuk memenuhi hak isteri, hak dia sebagai suami. Lepas tu dia bangun, dia beribadat. Nabi berkahwin, bukan tak berkahwin. Tidak hidup dalam keadaan bujang, tidak. Aku puasa, ada ketika aku tidak puasa. Siapa dia tak saya buat lagu ni, itu dikira orang benci pada sunnah aku, orang benci pada sunnah aku. Bukan buah aku. Agak Nabi sebut. Baik. Tak apalah nanti kalau nak itu boleh royakkan kalau bersedia anak tu. Anak bisi lagi satu poin lagi. Ishaq bin Hayyah berkata. Ishaq bin Hayyah minta maaf sebab dia jangan tak sempat nak tulis nak rujuk ada bakal kalau ni namanya ada bakal anda tengok dia cuma tak sempat nak susun sebab rujukan dia gini dalam kitab 100,500 surat tu inilah dia ni setiap nama-nama tu dia buat tarjamah biodata sangat menarik kita boleh rujuk Ishaq bin Hayyah ni dia kata saya pernah dengar Ahmad bin Hanbal ni tu guru Imam Syafi'i ditanya tentang was-was dan lintasan dalam fikiran. Jadi was-was, lintasan pelik dalam pemikiran. Dia jawab kan? Dia kata yang dibolehkan hanya yang dibicarakan oleh para sahabat, bukan para tabi. Kenapa yang beri Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau kamu nak bincang tentang was-was, nak bincang tentang lintasan hati. Sebab ini perkara ni dia menjadi topik besar dalam sufi. Maksud dia was-was lintasan ni dia bawa kepada ilham. Ni kalau bincang lepas sufi pak ilham saja. Ilham ni namanya Tuhan campur dalam firraun dalam batin. Nak pecah guru Allah ilham pada dia. Ada sebuah sekolah di Kelantan. Tak sebut sekolah mana. Sekolah Seri, sekolah rendah Islam. Guru dia jumpa guru dia dua orang dia dekat. Seorang guru, seorang jadi pejabat sekolah dia. Anda tengok kan dia nak pecah dua orang ni. Dia pergi semaya di masjid. Dia tanya tu kenali. Berlaku 10 orang. Dia tanya tu kenali. Tok Nadi restui pemecatan itu. Bila dia masuk dalam musyawarah, dia sebut, saya telah berbincang dengan Tok Nadi. Saya semaya 2 rakaat, atau saya tanya Tok Nadi merestui pemecatan. Main-main aja. Tidak tanya bini-bini, tak tahu Tok Nadi tu. Nak kejut hati. Gak ustaz tu kata bagaimana ustaz ni? Saja ada guna kadang kita guna bahasa buat kata tu nak ayatnya orang panggil separuh gila. Tak gila dia itu separuh. Anak sebut itu apa? Sebab dia ni teruk tu.
Cuma anda tak tahu sahabat hati. Oh dia ngapi, kita tahu dah. Tapi sudah sahabat hati. Maknanya dia sudah beryaqazah dengan orang yang telah mati. Maksudnya dia boleh interaksi dengan Tuhan. Bayangkan. Lepas tu, cuba kita fikir secara logik. Bahaya-bahaya lagu itu betul. Dia mudah. Itu bukan beda demo. Demo tak secah bukan beda demo. Iyalah, lepas tu demo. Dia tidak beda kita kata. Cuba berjelas. Kalau lagu tu kalau maklumat yang kita terima dalam konteks tu kita boleh anggap sebagai satu fakta yang kita boleh guna, rosak dah hidup manusia. Patut anak mikir, anak kata mana anak mikir. Cuba tu kenali tu kata mu kita betul. Tu kenali lagi. Anak kata tu kenali sedar malam tu kenali sedar dia kata ustaz ni nama gini tak boleh makan. Butuh awak banyak tu. Misalnya, nak percaya? Kalau ada percaya ada lah. Nak kecek lagu tu dia semua boleh. Sebab tu pendidikan agama kita realiti. Tak ada bahaya-bahaya lagu tu. Sebab kalau bahaya lagu tu juga jadi rosak, tak ada sistem. Dah kita kata gini, orang dia kata gini. Kita kata mimpi tu kenal, dia mimpi atas kepada tu kenal. Dia kata, kau yang saya nak makan dia gimana? Tak ada kenal dia apa lah. Kau ada yang saya nak makan. Dia pesan kau. Dia kata orang ni alamat spesifik, kau suka kali yang cari. Banyak ada. Baik, anda baca dari kita. Orang ni dia berbohong ke dia? Bila dia boleh berinteraksi dengan makhluk, dengan orang yang telah mati misalnya tadi, tanya tu kenal. Dia bohong ke dia? Setengah ulama kata dia tidak bohong. Dia kecek itu. Cuma dia kena tipu oleh makhluk ada. Kan? Dia ingat kau mari kita kenal ni. Kena ingat mana ada. Ingat boleh. Ada sebut dia ni pengalaman ulama kita. Sebab ni buku pengalaman. Buku pengalaman. Yang kita berbincang. Cuma dia dilakukan Quran kan sebutnya. Pengalaman ulama kita yang telah direkodkan dalam kitab. Isu orang bertemu Nabi, bertemu sahabat, bertemu orang yang telah mati ni, dia tak boleh lari daripada pakar. Kalau anda tanya, misalnya ada seorang dia kata dia jumpa Tok Nali. Sebab orang kata jumpa Tok Nali, dia ni muda-muda masa dia kecil anak kosong pai tu. Ngayuh dia tu ya kita sedap kecil sebab kita kenal. Ngayuh dia dengan tu kita kenal lah. Baik. Kalau kita rasa sama ada dia kata dia jumpa Nabi, kau jumpa sahabat, kau mati kita boleh sahabatkan. Pertama sekali kita akan tanya dia, macam mana awak boleh pastikan Tok Nali? Ni kami Tok Nali tak sana dia. Macam mana awak boleh pastikan Tok Nali? Sebab Tok Nali tak ada kitab syamakin. Awak tak sepak dengan Tok Nali. Saya tak sepak dengan Tok Nali. Ayah saya tak sepak dengan Tok Nali. Tok saya tak sepak dengan Tok Nali. Tok saya sepak dengan anak Tok Nali. Awak ni jauh dengan Tok Nali ni beratus tahun. Ataupun kita sepak. Macam mana awak boleh pasti itu Tok Nali? Itu sah. Soalan tu dia ada 4 jawapan. 4 jawapan. Yang pertama, ni hak berkaitan Nabi cuma ada letak Tok Nali. Dia akan jawab salah satunya dia kata Tok Nali. Dia kata dia ni Tok Nali. Ni contoh saja ni. Cuma pengalaman ni ulama rekodnya orang yang mimpi kepada Nabi. Orang tanya dia macam mana awak boleh pasti dia Nabi. Dia kata ana Nabiullah. Dia ngaku jadi Nabi. Dia ngaku dalam Nabi. So, tu jawapan. Ada setengah orang dia beri jawapan. Dia kata saya merasa dia Nabi. Perasaan saya. Perasaan. Yang ketiga, orang lain yang ada dalam mimpi kata hadza Nabiullah. Ini adalah Nabi. Nombor 3. Yang keempat, ada setengah orang dia kata saya kata dia ni Nabi sebab sifat dia seperti yang disebut dalam hadis. Muka dia begini. Sebab Nabi kita ni ada 900 lebih hadis. Sahabat cerita tentang kepala Nabi lagu mana, telinga Nabi lagu dia bagi kitab Syama'il Muhammad. Hak dalam Tirmizi saja tu 400 lebih. Dia panggil Syama'il. Mana kalau kita baca tu kita kenapa Indo Nabi daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi dia jawab keempat tu kata saya kata dia Nabi kerana seperti sebut dalam hadis. Baik.
Saya anda pergi pada yang kelima. Ada berlaku rekod catatan ulama kita dalam kitab. Dah orang hidup dulu ni. Ulama kita masih ada. Anda tak sebut nama satu. Dia sebut dia pernah mimpi jumpa Nabi. Dia pernah mimpi jumpa Nabi. Nabi berada dalam sangkar. Dia cerita pada Nabi berada dalam sangkar dan Nabi tutup. Nabi tak pakai baju, cuma dia tutup tubuh dengan kain lepah. Orang Kelantan panggil kain lepah ini. Hidup kelip, tak kecil. Jadi ramai orang kita ini semua kata hada Nabiullah Muhammad Rasulullah. Semua pakai ambil gambar. Telefon pada dah. Ambil gambar. Jadi ulama tu ada dalam dia cerita pada anak dia bertengok, dia pergi musik dia pilih Nabi. Dia kata bukan Nabi. Dalam hadis bukan lagu ni, bukan lagu. Sebab dia sebut saya kata sebab bulat, kepala Nabi bulat. Nabi tidak bulat kepala dia. Nabi kepala dia wujud. Sebab dia tidak bulat. Dagu Nabi, pipi Nabi. Dia boleh cerita semua. Dia kata dia bala dengan orang yang ada dalam mimpi. Dia kata ini bukan Nabi, ini syaitan. Lepas tu dia terjatuh, terkejut dia. Itu dia cerita. Kenapa dia? Moral kita boleh ambil pada kisah ni bahawa kalau kita jumpa Nabi dan sebagainya, kita kena pastikan dia tu Nabi berdasar kepada ilmu agama. Jangan berdasar pada orang. Enggak tahu kenali tadi lagu mana? Nabi ni ada juga hadis sebut telinga dia lagu mana hidup, lagu mana patut kenali. Oh dia kata ada gambar tu, iya kok gambar tu. Dia kata betul. Gambar tu mana? Patut nak pastikan kat syaitan dia boleh berubah. Dia banyak kemuskilan. Sebab tu agama tak iktiraf untuk fakta. Ulama tak iktiraf untuk jadi fakta agama. Maklumat yang diambil dalam mimpi sebab dia timbul 1000 kemuskilan. Bahaya. Agama kita ni kemana? Standard agama kita ni paling tinggi dalam nak menyampaikan maklumat. Standard agama kita paling tinggi. Sebab tu Profesor Dr. Mazuki, dengar nama dia, tokoh sejarawan peringkat Asia. Dia orang Malaysia kita. Anak pernah masuk dalam satu program dia di UK. Dia buat pembentangan tentang sejarah. Bagaimana proses mengambil maklumat sejarah perbezaannya dengan proses mengambil maklumat sirah Nabi. Bab sirah Nabi dia guna riwayat. Dia sebut, dia ringkas kita lah. Dia kata, kalau kita nak nilai fakta sejarah yang ada, sebab di universiti ni ada fakulti sejarah, maknanya satu ilmu yang sudah betul begitu besar. Kalau kita nak nilai setiap fakta sejarah misalnya sejarah Sultan Malaysia, Sultan Melayu, Kesultanan Melayu, sejarah Hang Tuah, sejarah kebudayan kita nak ukur maklumat itu berdasarkan ilmu hadis, kena tolak semua sejarah, tak boleh makan sejarah. Sebab dia kata piawaian ataupun kita kata garis panduan yang ditetapkan oleh agama untuk kita terima maklumat agama ni terlalu ketat. Kalau kita nak nilai ilmu tu, nak ukur sejarah, tak rasa sejarah boleh pakai. Dia tidak boleh menepati piawaian yang ditetapkan oleh ilmu agama. Noyanya tinggi ada ilmu agama. Kalau nak cerita tu banyak kan. Tu noyah sebab tu agama kita ni jaga standard. Sebab itulah orang tak ditipu. Kalau orang tipu misalnya dia kata siapa dia berzikir subhanallah 100 kali, boleh pahala seperti 1000 kali haji. Kita kata kalau pelawak bohong, apa? Kalau orang kata hadis dia kata kalau tu bau nama untuk dia. Tak ada. Nak kau lepas pada jalan tu qadar nak. Banyak tak kalau kita ngaji kita jumpa. Siapa dia kata subhanallah 100 kali boleh pahala seperti 1000 kali haji. 1000 ke 100? 1000. Kau ada baca dalam buku Lam Atul Awraq di juga ada parawah tu. Siapa dia baca selawat tak ada hadis. Boleh supaya 100,000 haji. Baru lagi. Orang doa amal tu apa ya? Kau tu hadis pun tak ada, sanad pun tak ada. Cerita semata-mata. Islam tak akan terima maklumat kalau sekadar noyanya agama itu. Ada kita baca dalam semayat. Ketika rokok subhanallah rabbiyal azim. Ketika rokok subhanallah banyak mana hadis. Kok kita baca subhanallah rabbiyal a'la ketika sujud banyak mana hadis. Nak boleh sabit baca dalam semayat ke hadirat
Beri beratus hadis. Tajuk saja berapa lebih. Bikin kita setiap gerak tulis maya dengan lafaz. Banyak agama kita. 200 lebih bab tajuk. Nak tulis maya lengkap lagi. Baik. Jadi untuk seterusnya kita sambung baik. Ya boleh. Ada sahaja sila. Ya. Okey, soalannya ni bila kita nak mengajar anak-anak cucu kita lah, kita kata dekat kanak-kanak, kita nak mengajar hak kepada spiritual, semaya dari sudut maknanya penjagaan. Ataupun kita nak jaga saya, perbuatan saya mana? Dia gini dia, sebab kanak-kanak ni pendidikan dia hanya dalam bentuk Allah panggil meniru, tiru. Kita betul hak zahir, roh. Cuma kita kena beri pendidikan ni. Hak ni ada disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ni. Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan tu. Budak dia kan. Dia tak boleh kita bercakap banyak. Oh hati kena khusyuk begini. Bila semaya ni ada buat istilah sebut kita lepek tak sih. Istilah pertama dia panggil khusyuk, istilah kedua khudu. Khusyuk ni hati kena ingat Tuhan sama. Patut khudu ni kita serupakan kedudukan fizikal kita dengan Nabi. Kita kena tahu Nabi wak gini Nabi angkat tangan sekadar mana. Ada 4 ya, sini. Tapi tak ada lebih sangat pada kepala. Tak ada sebuah riwayat. Hak tu mudah kita ayat. Kita tak kena sebuah selama hilah-hilah. Oh itu apa? Ini hilah mana tu? Cuma kita ngaji, kita kena tahu. Alat tak sini. Lepas tu jangan geruk banyak. Kecuali keterdesa. Mata kena tutup. Cukup betul tu. Lepas tu jangan kecek, jangan balik. Biar dia membesar keadaan fizikal itu betul ketika salah. Lepas tu ayat dia mana habis nak ingat Tuhan, maksud kalian tu cukup. Tapi hak perlunya kan dia khudu ni penampilan. Allah panggil hak zahir letak sini. Tak boleh nak go. Kalau nak go gitu main atau di itu ayat ni. Kita didik kepada Allah. Cukup. Jangan dua. Ya buat lihat ni kena hampir kena ingat ni makna lebar dia tu. Hak tu semua dah. Gitu. Okey, ada soalan lagi? Oh ni soalan terakhir sebab anak ada kelas depan. Okey. Pendek. Tak ada. Memang tak ada. Oh tu memang tak ada. Anak lagi kan tak ada. Sebab subhanallah kelebihan Nabi sebut ni dah ulama pokok tak ada sambut. Sebab tu dia kalau ada orang mengajar kita kena tanya rujukan dia ambil mana. Sebab benda tu berat. Dia begini, salah satu dia panggil usul dia raya. Manakala sesuatu amalan sampai lebih daripada 1000 bulan seperti ibadat Lailatul Qadar, semua ulama kata itu tanda riwayat itu. Mana kalau ada lebih pada Lailatul Qadar, mana tak ada lebih Lailatul Qadar. Itu kenapa dia panggil ilmu dia raya. Banyak 99 ilmu tu kena ada. Kita kena tahu 99 itu susah. 99. Gitulah. Boleh kita berhenti setakat. Kena tanya kena besok sebab besok kita ada kelas. Sebab anak ada kelas. Assalamualaikum.